Okey, jadi kalau kita tengoklah kos, dia kata itu kos modal, jumlah kos modal. Okey, jumlah kos modal ataupun kita panggil juga jumlah kos pengeluaran. Okey, modal ataupun pengeluaran lah, berapa bayaran yang kita keluarkan ataupun perbelanjaan yang kita keluarkan untuk menyiapkan produk. Okey, kita tambahkan ke semua kos-kos tadi. Kos bahan tambah kos upah tambah kos overhead. Ini tadi dah bertukar kan, jadi berapa tadi? Kos bahan tadi 210. 210. So kita ubah sini. Okay, cuba anak-anak kira semua sekali jadi berapa? 636. Yang lain? Dapat ke sama 636? Tengah kira cikgu. Okey, kita tunggu. RM636. Okey. 36. Okey, ramai dapat 636. Jadi betul lah ya. Okey, 636. Cikgu tulis kat sini. Banyak ke sikit ni kos awak ni 636 ni? Banyak. Banyak So kita tengok lepas ni. Dia berapa harga jualan awak? Okey, sekejap Jadi yang ni pun dah bertukar lah Dan Cikgu Rizal ni dah bertukar Ya, bertukar. Okey, cuba anak-anak bahagikan. Dapat berapa? Okay, Syifa? 6.36. RM6.36. 6.36. Okey, RM6.36. Okey, untuk sebuah bakul. Macam mana berupa bentuk bakul tadi? Awak dah tengok dah rupa bentuk bakul tadi? Okey, tak ingat tapi nanti kita tengok balik bakul semua ni yang bentuk dia RM6.36 ni kos dia. Okey. Jadi kos jualan. Okey, untuk yang kos modal tadi ataupun kos pengeluaran, boleh faham ke macam dapat 636 tu? Boleh? Kenapa dia dapat 636? 6.36. Okey, masa kamu kira kos tu 630. Tapi untuk kos pengeluaran dia tulis tu 636, RM6.36. Sepatutnya 630. Kamu kira tadi kos bahan tambah kos upah tambah kos overhead, jumlah dia RM630. Tapi kenapa kos pengeluaran bakul tu jadi RM6.36? Sebenarnya silap kira ataupun macam mana? Senyap je semua. Boleh? Okey, kalau kamu ingat balik lah, kos ni untuk menghasilkan 100 unit bakul kan. Jadi yang kos yang di kos modal tu untuk sebuah bakul. Sebab tu kita bahagikan dengan 100. 630 dibagikan dengan 100. So dapat 6.30 lah sebenarnya. 630. Bukannya 6.36. Dia sepatutnya yang atas tu 636. Yang mana Yang atas tu 636 bukan 630 tu. Oh, okey. Dia tu 636. Saya cuba padam boleh tak? Okey, tak apa. Saya betulkan kat sini je lah. Saya pun tak pasti yang mana, takut hilang. Jadi ni 636. 36. So ni 636. Okey, yang ni pun ialah 636. So
Tu dah betul lah ni sebenarnya tadi silap kat atas saja. Okey. Alright. Jadi kalau tengok dekat sini dia ada beza sikit lah sebab dia pengiraan untuk sebuah bakul. Okay, yang mula-mula tadi tu kita kira untuk keseluruhan projek, kos untuk keseluruhan projek. Dan yang ni dia kira untuk kos pengeluaran untuk sebuah bakul. Sebuah bakul. Okey, RM6.36. Cuba kita tukar. Cuba kita tukar. Kalau bakul yang dihasilkan tu cuma 50 je. Okey, dapat berapa anak-anak kalau bakul tu dihasilkan nak 50 saja? Berapa kos dia? Kos pengeluarannya? So kita akan RM6.36 darab dengan kalau 50. Kalau 50 unit saja. Bakul yang kita hasilkan tu 50 saja. Okey, so darab dengan 50. Darab dengan 2. 2. Maka dapatlah jumlah dia untuk sebuah bakul 1272. 1272. Ni Cikgu Rizwan tanya jika 50 bakul Okey. Ini adalah untuk 50 bakul. Anak boleh faham ke ni? Boleh. Okey, maksudnya kalau kita hasilkan lebih sikit bilangan bakul tu lebih banyak lah ataupun lebih mahal lah harga seunit. Kos modal dia. Modal dia. Sebab itulah dia sebenarnya lebih jimat kalau kita buat banyak projek, kuantiti yang banyak. Sebab projek tu yang kuantiti banyak adalah lagi murah berbanding dengan kita buat kuantiti yang sedikit. Ni dia. Jika untuk 50 bakul, maka seunit harga bakul tu ialah RM12.72. Yang ni bergantung pada bahan dia lah. Okay, sekarang ni yang sebab memang kita sediakan bahan untuk 100 bakul. Harga dia RM636. Jadi kalau satu bakul dia RM6.36. Tapi kalau harga RM636 tu kita sediakan untuk 50 bakul. Jadi dia punya kos untuk setiap bakul tu RM12.72. Boleh ke? Okey, anak-anak faham kot? Ya. Matematik ni. Dia dah mulalah masing-masing tu. Tapi awak tak boleh lari daripada ni. Memang awak kena buat walaupun slow-slow awak kena buat. Lepas tu kalau awak kurang mahir, awak kenalah minta bantuan orang lain. Jangan malu, jangan segan. Okey, kalau awak malu segan, susah nanti awak nak berjaya dalam perniagaan ni. Sebab itulah kena buat banyak kata orang tu kena buat banyak rujukan lah sebelum kita buat apa-apa perniagaan. Terutamanya bahagian duit ni yang paling penting. Kita pun berniaga tak nak rugi. Okey. Baik. Seterusnya kos jualan. Boleh untuk kos modal tu itu kalau kita sediakan bahan untuk 100. Kalau kita sediakan memang untuk satu unit saja, memang 636 tu itu dia punya harga kos lah untuk seunit. Okey, kita pergi ke kos yang seterusnya, kos jualan. Maksudnya berapa harga yang kita akan jual. Berapa harga sebuah bakul kita akan jual. Jadi kos jualan ni adalah kos modal, kita tambahkan dengan peratus keuntungan dia. Kalau kita ambil tadilah 636. Kita ambil kos modal dia 636. Peratus keuntungan, maksudnya berapa peratus keuntungan yang kita nak ambil. Kalau kita nak ambil keuntungan 100%, maksudnya sekali ganda lah daripada modal yang kita keluarkan tu, dia akan jadi RM6.36 tambah RM6.36. Itu kalau dia nak untung 100% Ini untuk keuntungan 100%. Maksudnya kalau modal dia RM10, awak nak untung RM10 juga. Ataupun awak modalnya RM5 seunit, awak pun nak untung RM5 juga. Itu masuk untung 100%.
Okay, jadi peratus keuntungan ni boleh berubah-ubah lah ikut. Kalau mungkin kamu buat produk tu untuk promosi, mungkin kita jual ambil keuntungan tu lebih rendah lah. Contoh kalau kata buat promosi untuk hari raya, okay, kamu ambil keuntungan dia 25% saja. Jadi berapa harga jualan dia? Boleh kira? Okey, boleh ke faham? Sekejap je. Mana perginya? Hairin, ada soalan? Saya. Yang lain? Siapa ada soalan? Saya tak berapa faham cikgu. Okey, yang mana satu Syifa? Yang pasal pengiraan ni tak berapa faham. Yang mana satu? Sorry, tak dengar. Pasal pengiraan yang keuntungan tu tak faham. Oh, yang keuntungan. Okey, pengiraan peratus keuntungan tu kan? Okey, kalau nak kira dia, kamu kira macam ni je lah. RM6.36 darabkan dengan 100%. Maksudnya kalau ni kamu darab 100 bagi 100. Saya tak boleh nak tulis, tak boleh nak ni. Kalau 1% tu maksudnya 100 bahagi dengan 100. Kan? Syifa? Ya. Kamu buat macam tu lah. RM6.36. Okay, darabkan dengan yang kurungan tu 100 bahagi dengan 100. Boleh? Boleh. Jadi kalau 100 bagi 100, kamu akan dapat 1 lah. Jadi 1 darab 636, kamu akan dapat samalah RM6.36. Okay, apa kata kalau kita tukar yang 100% tu jadi 50%? Okay, bila tukar 50%, macam mana nak kira? Peratus keuntungan ni sebenarnya ikut kepada pilihan awak. Itu adalah pilihan awak. Ini adalah pilihan. Berapa banyak awak nak untung? Ini pilihan awak sendiri, awak tentukan. Awak nak untung hanya daripada kos seunit bahan tadi, awak tentukan berapa untung yang awak nak ambil. Adakah untung 1% atau adakah awak hanya nak untung 50%? Awak sendiri tentukan, bukan orang lain. Ni peratus keuntungan yang awak nak untung ni sebenarnya adalah pilihan masing-masing. Jadi tadi kalau kos modal seunitnya adalah RM5, awak cuma nak untung 50% tak apalah, sebab tadi Cik Rizal kata kalau kita buat promosi, kita tak nak untung banyak sebab kita nak perkenalkan produk kan, so kita ambil 50% je untung. So katakanlah kalau modal RM5, peratusnya kita nak cuma 50%, maksudnya RM5 tambah dengan berapa ringgit Syifa kalau 50%? RM2.50 kalau 50%. Macam mana dapat RM2.50 tu? Saya boleh jawab. Boleh ke? Kos dia RM5 tambah dengan peratus keuntungan tu 50% tambah RM2.50 lah. Jadi macam mana dapat RM2.50? Macam mana cikgu dapat RM2.50 tadi? Boleh jawab cikgu. Contoh tadi RM5. Katakanlah kos modal RM5. Lepas tu cikgu kata cikgu nak tambah dengan peratus keuntungan yang cikgu pilih ialah 50%. Maksudnya bila 50% tu ialah 50% daripada RM5 lah. Kalau seunit dah RM5, kalau kos seunit katakanlah ni kan botol air. Katakanlah kos dia RM5. Itu baru kos tau, kos awak. Kos awak mengeluarkan botol ni. Untuk satu ni ialah RM5. Sekarang ni awak nak jual. Bila nak jual mestilah kita ambil untung kan? Betul tak? Betul. Kita ambil untung sebab kita nak untung lah, kita tak nak rugi. Siapa nak rugi kan? Tak nak, semua nak untung. Walaupun 10 sen pun kita tak apa, janji untung. So cikgu ambil keputusan oleh kerana ini adalah promosi, baru permulaan nak jual. So cikgu nak katakan cikgu nak ambil 50% saja untung daripada kos modal seunit. Ni RM5 kan? Jadi RM5 ni kalau cikgu nak untung 50% saja berapa ringgit? 50% daripada kos modal.
RM5 itu RM5. Sekarang ni cikgu nak 50% daripada RM5 tu berapa? Maksudnya separuh lah kan? Ya. Okay, boleh tak kira? Cara dia RM5 kan, yang tadi tu RM5 darabkan dengan 50%. 50%. Itu untuk pengiraan peratus keuntungan lah. RM RM5 darabkan dengan 50%. Kamu akan dapat RM2.50. Betul ke ni? Salah. 50%. Okey. 50% untung. 50% macam mana nak cakap ya? Untung ya Cikgu Rizwan, 50% untung. Peratus keuntungan tu 50% lah, 50%. Okey, ini awak decide lah. Awak decide, awak cuba nak untung 50% saja. Okey. Tu yang dapat RM5. Dia dekat lepas ada tambah tu kena letak 5 lagi. Depan ni. Depan kurungan tu ada 5. Tambah 5 5 tambah 5 darab 50%. Bukan. Sini 5 tambah 5. Dekat dia yang dekat formula tu 5. Lepas tu tambah kan? Tambah sebelum kurungan 50% untung tu letak 5. 5. Ya. Okay, dia 50% daripada kos modal. Jadi kos modal kamu RM5, 50% dah 5 lah. Okey, tak apa. Nanti untuk penerangan lanjut kita buat dalam kelas lah. Dia lebih mudah dalam kelas, memang saya pun lebih suka dalam kelas. Okey boleh? Boleh. Okey, don't worry, insya-Allah ni kita boleh bagi mudah lagi. Sebab ini first time, biasalah first time tu macam blur sikit kan. Apalagi melibatkan duit-duit ni. So tak apa, kita buat lagi perbincangan lanjut dalam kelas. Alright? Okey. So sekarang ni kita lihat ya berapa kos jualan dia. Ni kos jualan bagi yang tadi mula-mula lah yang salah tu. So kalau kita punya berapa kita dapat? 12.74. 12.72. RM12.72. Sama macam tu lah yang atas. Okay. Pen. So RM6 36 tambah RM6 36, maka dapatlah RM12 72 sen. 72 sen. Anak-anak kira sama tak ni? Ini jawapan dia. Okey, inilah kos jualan. Kos jualan yang kita jadi sekarang ni. Tu harga jualan lah. Senang cakap harga jualan. Betul. Harga jualan tadi ni, kalau ni satu modal dia RM6.36. Inilah RM6.36. Katakanlah ni bakul. Okey, bakul tau. Katakanlah bakul tu RM6.36. Awak nak untung 100%. Maka kos jualan atau harga jualan dia ialah RM12.72. Maksudnya pelanggan kena bayar RM12.72. Okey, boleh? Boleh. Siapa tu? Syifa ya? Ya. Okey, Syifa. Boleh tak Ya. jaga tanya soalan? Boleh. Siapa lagi yang faham? Ada siapa lagi yang faham? Okey, tak apa Syifa. Istiqamah. Syifa masih bertahan lagi. Okey, Aryan. Bagus, Aryan. Okey, soalan saya Syifa. Katakanlah customer, biasalah kita kan pelanggan kan suka minta diskaun kan? Betul tak Syifa? Betul. Cikgu pun suka tak diskaun, tak ada diskaun ke? Minta diskaun lah sikit, kurang lah sikit. Walaupun RM1, RM2 pun awak dah suka happy sangat kan?
Okey, katakanlah customer minta kurang. Harga basket tu dia nak beli cuma RM10 saja. Dia kata minta kurang sikit lagi lah. Tak, janganlah RM12.70 sen. Jual RM10. Boleh tak dia tanya? Okey, jadi pandangan awak Syifa, adakah awak masih, kalau awak jual bakul tu juga, adakah awak rugi ataupun sebaliknya? Sebaliknya tu maksudnya awak untung lah. Untung lah, masih untung lah. Jadi mana satu? Rugi ke kalau awak jual RM10 kepada pelanggan tadi? Tak. Maksudnya ulang balik, tak rugi. Maksudnya okey, maksudnya pelanggan tadi, maksudnya awak masih untung lah. Ya. Okey, jawapannya adalah betul. Awak Masih untung, cuma Ya. keuntungan tu kecil. Ya, betul. Keuntungan tu sedikit. Tapi itu lebih baik sebenarnya berbanding dengan awak jual harga mahal tapi orang tak beli. Betul tak? Betul. Bila kita jual barang ni orang tak beli, rasa macam penat sangat hari tu. Orang tak nak beli pun. Tapi kalau awak kreatif, kalau awak ni memang tak berkira sangat tapi awak still nak untung, kita nak barang laku, kita kurangkan sikit lah harga kita. Janji jangan rugi. Kita pun tak nak rugi. Yang penting balik modal. Alright. Muhammad. Muhammad buat kuih kot. Langsung tak dengar suara. Okey. Cikgu Rizwan boleh? Boleh. Kita gerak Ada lagi kot Kalau untuk kos dah habis lah, cuma dia masuk bawah yang smart tu lah. Yang ni M, kami A lah, attainable. Ya betul-betul. Yang smartnya belum habis lagi. Okey. So, okey anak-anak kita untuk konsep smart ni di bawah pengiraan anggaran kos ni kira dah selesai kalau awak dah dapat kos jualan ni, maksudnya awak dah selesai lah. Awak dah berjaya dah. Kalau sampai kat kos jualan ni maksudnya awak dah berjaya lah buat pengiraan. Okey. Okey. So Cikgu Rizwan, masa kita Yang dah 2.5 dah. dah 2.5. So kita rasanya kita stop di sini lah ya. Dia sebenarnya dah lengkap dah kalau ikutkan pun yang smart. Betul. Ini yang last lah kiranya. Kiraan ni. Attainable tu dia menerangkan lagi yang kos jualan tu lah. Betul-betul. Harap anak-anak boleh faham ke setakat ni? Boleh. Okey. Alright. Ada apa-apa soalan? Cikgu tak nak, Cikgu Sana dan Cikgu Rizwan rasa pun dah sampai sini saja. Kita tak nak pergi jauh-jauh lagi sebab ini pun dah berat juga ni pengiraan ni. Cikgu faham ni. So don't worry. Okay. So cikgu harap anak-anak dah boleh buat nota ya selepas ni. Mengikut kepada tadi daripada slide yang cikgu sediakan daripada awal tadi sehinggalah kepada ni lah. Cuma kalau nanti awak boleh ikut pengiraan tu, awak tukarlah ya mengikut kepada apa yang telah cikgu ubah tadi. Mana cikgu potong tu awak ikut juga, awak jangan tulis yang awak jangan potong-potong. Awak tulis yang sebenarnya lah yang cikgu dah betulkan tu. Itu saja. Boleh? Boleh. Okey, alright. So lagi sekali cikgu nak tanya, ada tak soalan? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey. Soalan yang kalau tak ada soalan cikgu nak tanyalah dulu, nak pastikan anak-anak ni boleh faham. Okey, siapa boleh beritahu dengan cikgu lagi sekali? Bagaimana nak mencari apa yang dimasukkan dengan kos bahan? Bahan yang beli. Bahan yang digunakan untuk membeli bahan kos. Bahan yang digunakan untuk membuat projek. Jadi semua belanja ataupun kos yang dikeluarkan untuk beli bahan projek tadi, itulah dia kos bahan. Okey, yang lain boleh faham tak yang tu? Boleh. Okey, apakah pula kos upah? Okey, Syifa nak bantu tak? Bantu cikgu Syifa, apa tu kos upah? Bilangan kerja, masa, kadar upah jam, bilangan hari dan bilangan hari.
Itu adalah formula dia. Cikgu cuma tanya apa tu kos upah? Untuk mengupah kerja. Ia adalah kos ataupun belanja yang dikeluarkan untuk bayar kepada pekerja. Betul lah tu. Kalau pekerjanya dua orang lah kita kena kira kos dia. Dan seterusnya. Okey? Thank you Syifa, awak try. Siapa boleh jawab pula tentang cost overhead? Apa tu cost overhead? Chong Gawi. Aryan ada jawab kos sampingan. Kos sampingan. Kos overhead lah kos sampingan. Okey, betul. Kos sampingan nama lain dia. Boleh bagi contoh kos sampingan tersebut. Okey, Elizabeth, bil air. Betul bil air antara kos overhead. Lagi Aryan, apa lagi kos sampingan tu? Selain daripada bil air. Untuk bakul tadi. Elektrik. Okey, betul Aryan. Aziz? Bil telefon. Okey, betul. Aziz, bagi lagi contoh kos overhead atau kos sampingan selain daripada yang terdapat dalam slide cikgu tu. Bil makan dan Bil minum. makan dan minum. Untuk siapa tu Syifa? Untuk bekerja. Awak jangan baik sangat Syifa. Bekerja pun awak kena bagi makan minum. Tak perlu sebenarnya. Awak nak belanja sekali boleh, tapi itu bukan tanggungjawab awak, bukan tanggungjawab majikan. Bagi makan, minum kepada pekerja. Faham ya Syifa? Faham. Okey. Selain daripada tu, contohnya ialah kos pengangkutan tadi Cikgu Rizwan kata, sewa. Itu pun adalah kos sampingan. Cuma yang untuk projek bakul tadi, cuma 3 tu sajalah, elektrik, telefon dan air. Alright, okey. Siapa yang dah mencuba jawab? Bagus. Okey, cikgu harap awak boleh kekalkanlah dan boleh fahamkan lagi tentang konsep smart ni untuk projek kita yang akan datang. Alright. Kita tak boleh lari daripada ni sebab kita bila kita buat projek, kita akan buat semua pengiraan ni. Okey? Baiklah. Jadi cikgu rasa sudah ya Cikgu Rizwan ya? Nanti lagi pening nanti. Betul. Okey, jadi siapa yang dapat join kelas kita pada hari ni, cikgu nak cakap terima kasih. Okey, dan anak-anak selepas ni dapat ikuti semula lagi lah ya video yang akan cikgu keluarkan ni. Nanti awak ulang balik untuk lebih memahami lagi tentang tajuk kita. Jangan lupa modul dah boleh jawab. Cuma kalau ada masalah, kita boleh bincang dalam grup. Cikgu lebih suka macam tu. Awak cuba jawab, bahasa tak faham, masukkan dalam grup. Nanti kita bolehlah beri penerangan lebih lanjut tentang modul tu. Okey? Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Segala salah silap, terutama daripada Cikgu Sana dan Cikgu Rizwan, kami minta maaf. Okey? Dan jaga diri baik-baik, insyaAllah. Kita akan berjumpa lagi lah pada minggu hadapan jika tak ada apa-apa masalah lagi ya. Okay. So itu saja pada hari ini. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.